Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita sambung semula siri menghayati doa. Ini adalah siri yang ke-19, sambungan daripada siri-siri yang lepas. Semalam kita membicarakan tentang doa yang pertama yang diajar oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita sekali ini pergi juga pula ke dalam surah Al-Baqarah. Sesiapa yang ada Quran ataupun sesiapa yang menghafal surah Al-Baqarah, maka dia boleh menyemak ataupun melihat kepada ayat Allah, iaitu ayat 127, di mana di dalam ayat 127 dari surah Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa kita pentingnya mempelajari doa-doa daripada Al-Quran? Kerana doa-doa daripada Al-Quran ialah doa yang Allah sendiri rakamkan, dan Allah persembahkan ia kepada kita untuk kita mempelajari jalan dan cara yang telah ditunjukkan oleh mereka yang terpilih di sisi Allah Jalla wa'ala. Sudah pasti doa-doa mereka ini adalah doa-doa yang terbaik, yang Allah sayang, yang Allah suka, sehingga Allah meletakkan doa mereka di dalam kitabnya, supaya dengan itu kita semua dapat mempelajari daripada mereka, cara mereka berdoa, lafaz yang mereka gunakan, sehingga kita juga mudah-mudahan mengikuti jalan mereka. Ini ada kaitan dengan apa yang kita sebut semalam, berhubung dengan ungkapan kita di dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Dan inilah jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat pada mereka, nikmat iman. Allah jadikan mereka di kalangan orang saleh, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan para anbiya yang lain. Pada ayat yang ke 127 itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail apabila mereka telah dititah perintahkan oleh Allah untuk membina Kaabah. Jadi siapa yang ada Quran, dia boleh tengok 127 supaya kita sama-sama tahu tentang doa Nabi Allah Ibrahim AS. Ringkas saja, kalau tak tengok pun mungkin kita akan hafal. Allah menceritakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, dan dan kamu ingatlah tatkala Ibrahim mengangkat binaan asas daripada al-bait, yakni Kaabah, wa Ismail, dan anaknya Ismail, yakni Nabi Ibrahim yang buat, dia ditolong, dibantu oleh Nabi Allah Ismail. Wa idh yarfa'u itu dia Allah nak minta supaya kita ingat kejadian itu. And remember when Ibrahim and Ismail raised the foundation of Kaabah, the foundation of Bait, saying Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Allah, oh our Lord, please taqabbal minna, accept it from us, innaka antas sami'ul alim. You are the all hearer and the all knower. Ya Allah, dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim, ketika Ibrahim, Allah sebut Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, mengangkat binaan asas daripada bait, yakni Kaabah, wa Ismail, dan anaknya Ismail, yakni Ismail menolongnya, sambil berkata Rabbana taqabbal minna,
wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau itu as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Ini adalah kisah kepada doa ini. Ini adalah doa yang berasal daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita bayangkan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim ialah kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan dia supaya Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah. Kaabah itu dibina pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim yang bina. Sebab itu cerita yang karut ataupun tak benar, kononnya bahtera Nabi Nuh tawaf Kaabah 7 kali, tidak benar, kerana Kaabah itu pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Nuh sebelum daripada Nuh, sebelum daripada itu. Orang kita kadang-kadang banyak cerita-cerita yang tak berasas. Diceritakan kononnya dia nak buat bubur tu, dia punya hal lah. Nak makan bubur tak ada masalah, tapi tak boleh kaitkan dengan cerita-cerita kononnya Nabi Nuh buat bubur atas bahtera dan seumpamanya. Jangan kita kait begitu. Nak makan buat bubur Asyura, buat. Nak makan, makan. Saya pun makan. Okey, balik pada cerita ni. Cerita ni ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia kata kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ya Ismail, wahai Ismail, inna Rabbi amarani an abniya lahu baitan. Wahai Ismail, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan aku untuk aku membina baginya rumah. Rumah ni bukan maksud Allah duduk dalam rumah tu. Maksud dinisbahkan kepada Allah di atas kemuliaan tempat itu, tempat yang diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Nabi Ismail anak dia kata, faqala ati' rabbak, ta'ala pada Tuhanmu. Ini anak yang salih. Ta'ala, ya ta'ala pada Allah, dan Allah suruh ati' rabbak azza wa jal. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kata, innahu amarani an tu'inani alaihi. Dia, Allah telah memerintahkan aku agar engkau menolong aku di atas binaan itu. Allah perintahkan supaya kau tolong aku, kata Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi kata Nabi Ismail, idzan af'al, kalau demikian tak apalah, aku lakukan, aku akan tolong. Dan ketika itu mereka berdua, ayah dan anaknya, iaitu Ibrahim dan Ismail, sama-sama buat Kaabah. Ketika mereka buat Kaabah, itulah mereka menyebut, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau itu sami'ul alim, sesungguhnya engkau itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sedang penonton yang rahmati Allah, ini adalah kehalusan hubungan hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Cuba kita fikir, Allah telah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail supaya membina Kaabah. Allah yang pilih mereka untuk melakukan tugasan itu. Sudah pasti Allah mengetahui siapakah yang Dia pilih itu. Pun begitu di atas dasar kehambaan. Ketika mereka buat Kaabah itu, mulut mereka menyebut, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi engkau dengar dan mengetahui tentang hakikat diri kami, tentang niat kami, keikhlasan kami. Dan saya akan huraikan tentang bahagian ini kemudian. Ini adalah halusnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Sebab itu kalau nak mempelajari tasawuf ke apa,
pergi kepada Quran. Itu tasawuf yang sebenar. Itu ilmu kerohanian yang sebenar. Kadang-kadang kita pergi cari cerita-cerita orang yang belum dipastikan kedudukannya di sisi Allah. Kita meninggalkan orang yang Tuhan jamin kedudukannya, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan para anbiya yang lain. Allah ceritakan bagi inilah hambanya, sehingga walaupun mereka dipilih untuk membuat tugasan itu, tetap perasaannya dengan penuh rendah diri menyebut, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimakanlah daripada kami. Yakni terimalah amalan ni, yang kau perintah ni, yang kami buat, terima. Sahabat-sahabat sedang penonton yang dirahmati Allah, berapa ramai di kalangan kita yang selepas salat ataupun seringkali berdoa, ya Allah terimalah ibadat-ibadat yang telah aku lakukan. Ataupun kadang-kadang kita seakan-akan confirm, pasti Allah Ta'ala terima ibadat kita. Seolah-olah kita, sebab tu yang banyak yang tunjuk kadang-kadang sembahyang dia ambil tunjuk di dalam media sosial dia, sedekah dia tunjuk dalam media sosial dia. Seakan-akan confirm Allah terima, tapi memang dia nak bagi tahu supaya netizen lah yang terima perbuatannya. Tak apalah apapun. Yang pentingnya ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tunjukkan kepada kita contoh ubudiyah, contoh diri kehambaan, contoh kehinaan diri di hadapan Allah. Walaupun Allah perintahkan, diminta supaya Allah terima amalannya, supaya menjadi contoh kepada kita. Allah bagi tahu hal ini supaya kita ingat, kita yang bukan bertaraf Ibrahim ini patutnya lebih lagi. Setiap kali salat, setiap kali puasa kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadat-ibadat kita, amalan kita, haji kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita. Kita minta supaya Allah terima. Sebab itu di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surah Al-Mu'minun yang pernah kita baca, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw, orang-orang yang memberi apa yang telah Allah kurnia pada mereka, rezeki yang Allah bagi, dia bagi pada orang lain. Dia datangkan, dia bagi sedekah, dia infak pada jalan Allah. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan qulubuhum wajilah, dalam keadaan jantung hati mereka wajilah, ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Aisyah radhiyallahu anha apabila baca ayat ini, dia tanya Nabi, siapa dia? Sedekah, infak fisabilillah, tapi ketakutan. Aisyah kata, siapa dia? Humul ladina yasriquna wa yaznuna wa yashrabuna al-khamr. Adakah mereka tu orang yang mencuri, zina, minum arak sebab mereka takut kepada Allah walaupun mereka sedekah? Nabi kata, la ya bint as-siddiq, tak wahai anak as-siddiq. Nabi panggil isteri dia Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq. Sebab tu kita al-nabiyyin siddiqin, para nabi dan para siddiqin. Ya, la ya bint as-siddiq, tidak wahai bint as-siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Kena sambungan ayat tu. Tak wahai bint as-siddiq, tapi mereka ialah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersalat, orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhafun, tapi mereka takut alla yuqbala minhum,
takut tak diterima amalan itu daripada mereka. Kemudian Nabi sambung ayat tadi, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan. Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Maksudnya orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah, sekalipun puasa banyak, salat malam banyak, zikir banyak, sedekah banyak, selalu bimbang, takut Allah tak terima amalan. Jadi ketakutan dalam diri dia, Allah terima kata amalan aku. Lantaran itu merupakan contoh yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sambil-sambil duk buat binaan dengan anak dia, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimakanlah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, subhanallah, dalam melakukan amal, lagi insan melakukan amal, lagi rendah diri dia dengan diri dia dan merasa hina dia di hadapan Allah. Tuhan, terimakanlah. Dan itulah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ya Allah, terimalah amalan kita ni berdakwah. Contohlah, macam saya lah buat program macam ni, tak tahu Allah terima kata sebagai pahala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimakanlah daripada kami, ya Rabbi. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga kaedah dalam berdoa yang diajar. Apabila minta, sebut puji Allah. Innaka, puji Allah. Kita, ya Allah, Rabbana taqabbal minna pun dah tercapai maksud doa tu. Tapi Nabi Ibrahim sebut innaka antas sami'ul alim. Puji Allah, kerana Allah suka dipuji. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Indeed, you are the all hearer and the all knower. Sesungguhnya Engkau benar-benar yang, kenapa kita puji, kita kaitkan nama-nama Allah ni dengan apa yang dia minta. Kenapa dia sebut mendengar dan mengetahui? Kerana Allah mendengar bagi setiap apa yang dilakukan itu dan mengetahui apa yang ada dalam diri. Hakikat manusia ni Allah saja yang mengetahui. Pagi tadi kita pergi solat subuh di masjid umpamanya, semua kita berdiri di hadapan Allah di dalam saf. Tapi bukan semua orang sama khusyuknya. Bukan semua orang sama keikhlasannya, perasaan hamba yang ada dalam dirinya. Sama juga orang yang berdakwah, sama juga orang yang bersedekah, sama juga orang yang melakukan amal. Allah Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia dengar setiap rintihan hamba. Jadi kita doa, kita tahu Allah Maha mendengar. Itu kata Nabi Ibrahim sebut, innaka antas sami'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Kau dengar doa. Dan alim, Kau mengetahui, Maha mengetahui. Allah mendengar. Tak ada apa yang boleh menghalang apa untuk Allah dengar. Allah mengetahui, tak ada apa yang boleh menghalang untuk Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Sebelum, selepas, itu adalah masa yang manusia terlibat dengannya. Allah pencipta masa. Dia sentiasa mengetahui dan mendengar apa yang berlaku di kalangan hamba-hamba. Lidah kita mungkin menyebut, aku ikhlas. Allah tahu kita ikhlas ke tak ikhlas. Walaupun semua orang puji dia ni, ikhlas lah amalan dia, orang yang ikhlas, Allah tahu. Mungkin sejuta manusia, semua manusia kata ikhlas, Allah tahu kadar ikhlas dia bagaimana. Allah tahu kadar ikhlas dia bagaimana. Allah mendengar
rintihan seorang hamba, rintihan yang walaupun rintihan kita, semua orang tak mau mendengar. Sebab tu kadang-kadang doa adalah pengubat dalam kehidupan ini. Bukan kadang-kadang, sentiasa doa itu pengubat dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita pergi jumpa orang tu tak apa, kita adu masalah dia pada masalah kita pada dia. Dia mungkin tengok kita tapi dia tak dengar sangat, mungkin dia duk fikir hal lain. Ataupun dia dengar tapi dia pun begitulah, dia pun tak pasti. Ataupun kadang-kadang ada orang tak nak dengar langsung rayuan kita. Apa yang kita nak mengadu pada dia, kita nak bagi tahu, tak ada orang yang nak dengar. Tapi Allah, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Bukan saja dia mendengar, dia mengetahui hal keadaan diri hamba yang merintih kepada dia. Kita yang merintih kepada dia, dia dengar hal kita. Dia tahu sebelum kita merintih. Tapi dia suka kepada rintihan hamba. Dia suka mendengar rintihan hamba. Maka kita, hamba ni, dengan doa, walaupun dikurung di dalam tempat yang gelap, dibuang jauh oleh orang, tak ada siapa nak melayan kita, tapi bila kita sebut Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Allah mendengar. Allah mendengar. Dan dia mengetahui. Walaupun ramai orang-orang yang menyangka bahawasanya dia dalam keadaan yang lebih baik pada orang lain, di sisi Allah dia tidak sebaik mana, kerana Allah mengetahui betapa ramai orang yang manusia sangka dia ni entah apa-apa. Di sisi Allah mungkin dia adalah satu orang yang Allah sayang, kerana Allah mengetahui hal keadaan hamba-hambanya. Sebab itu bila kita berdoa, kita selalu ikuti dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Walillahi al-asma'ul husna, walahul asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu asma'ul husna, dan kamu berdoa pada, kamu doalah pada Allah Ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu asma'ul husna, kamu doalah Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang indah itu. Kita sebut Sami, Ali pada tempat yang sesuai dengan doa kita. Dan ini adalah merupakan pembicaraan kita pada pagi ini, supaya kita sentiasa melazimi dalam amalan kita menyebut Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimakanlah, wahai Tuhan kami, terimakanlah ibadah ini daripada kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Apapun mungkin, insyaAllah kita akan sambung pada siri yang berikutnya. Dan saya memohon kepada semua yang dengar ni, supaya kongsikan di media sosial masing-masing, supaya dapat juga dimanfaatkan oleh orang lain. Jika ada pahala di atas penyampaian ini, kita semua akan dapat berkongsi ataupun dapat dikurniakan Allah pahala berkongsi pengetahuan ataupun tazkirah ini dengan pihak yang lain, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.